Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa khabar korang? Terima kasih sebab sudah klik video ni dan jangan lupa tekan tombol subscribe. Kembali lagi bersama saya AA berbagi info dan kisah menarik. Oh, sebelum tu jangan lupa tekan tombol subscribe, tekan loncengnya juga. Korang apa khabar? Sihat? Musim-musim PKP ni korang kena duduk rumah, jaga kesihatan dan juga layan cerita saya, okey? Kereta. Okay, untuk video kali ni saya akan ceritakan tentang kes yang berlaku dekat Perak. Ada orang Perak kat sini tak? Angkat tangan. Kalau tak ada pun tak apa. Tak pun korang boleh komen dekat bawah. Korang daripada negeri mana? Saya Kelantan. Duduk Johor. Tak ada orang tanya Okey, bye. Okey, untuk video kali ni saya akan ceritakan tentang kisah misteri kematian si Lenggang yang berlaku dekat Sungai Perak. Dah sedia? Jom kita mula. Sekitar tahun 1892, ada seorang lelaki Melayu ni namanya Lenggang. Si Lenggang ni dia bekerja sebagai penjaja dekat atas perahu dekat area Sungai Perak tu. Kiranya kalau sekarang ni, kalau menjaja, kita jaja dengan motosikal, dengan kereta, dengan van macam tu kan. Tapi kalau orang zaman dulu-dulu, dia orang menjaja pakai sampan tau. Tapi sebenarnya ada lagi kan orang yang menjaja pakai sampan macam dekat Thailand tu. Dekat mana? Hanyai tak kalau tak silap. Lepas tu dekat Kelantan pun sebenarnya ada juga yang menjaja atas sampan macam tu. Mungkin untuk hidupkan balik cara perniagaan orang zaman-zaman dulu. Jadi katanya dekat kawasan sungai tu adalah tempat-tempat dia yang sampan tadi akan pergi berhenti kat sana, pergi tunggu pembeli untuk datang. Orang-orang kampung kat area situ datang untuk beli barang-barang yang ada sampan tu lah yang dijual tu. Jadi ada satu petang tu si Lenggang ni dia pergi dan tinggalkan kawasan Botak, tempat yang dia selalu berniaga tadi. Katanya masa tu Lenggang ni bawa semua barang dagangan dia, pakaian dia dan juga duit yang biasanya sepupu dia yang jaga. Sebenarnya sepupu dia ni adalah anak tok penghulu dekat kawasan situ, kawasan Botak tu. Jadi nampaklah situasinya ni macam si Lenggang ni nak berpindah daripada situ dan mulakan perniagaan dia kat tempat lain. Katanya Lenggang ni mulakan pengembaraan dia seorang diri. Dia gunakan perahu yang untuk dia meniaga tadi untuk pergi dari situ. Pergi daripada kawasan Botak tu. Tapi esoknya tu orang jumpa mayat Lenggang ni ada terbaring dalam perahu dia tadi. Katanya masa orang jumpa mayat Lenggang tu, mayat dia dah kena hurung dengan nyamuk-nyamuk penghisap darah tau. Lokasi orang jumpa perahu Lenggang ni adalah dekat Sungai Kampung Pulau Tiga. Katanya atas sikit je daripada kawasan Botak tadi. Lepas dia orang jumpa mayat Lenggang tadi, benda pertama sekali yang diorang buat adalah laporkan benda ni kepada ketua kampung. Masa tu ketua kampung datang, lepas tu dia cek lah keadaan mayat si Lenggang tadi kan. Dan ketua kampung ni cakap keadaan mayatnya tu macam tak ada apa-apa yang mencurigakan. Maksudnya tak ada kesan-kesan yang Lenggang ni dirompak ke ataupun dipukul sehingga mati macam tu. Memang tak ada kesan cala. Kiranya tak ada kesan keganasan yang diorang tengok dekat mayat si Lenggang. Kat dalam perahu dia tu pun ada lagi tahu barang-barang yang dia jual. Dan duit juga ada lagi kat dalam perahu tu. Nampaklah macam semuanya tak terusik. Sebab itulah diorang ni macam buat spekulasi awalnya ini bukan mangsa rompak. Lepas tu jenazah Lenggang dikebumikan selayaknya. Masa tu kes kematian Lenggang ni dah dilaporkan kepada pihak polis. Dan pihak polis masa tu cuba sedaya upaya untuk cari pembunuh si Lenggang. Mula-mula pihak polis ni siasat tak ada sebarang petunjuk tau. Lama-lama diorang siasat tak ada juga petunjuk tau. Lepas tu diorang siasat lagi, diorang cari gali lagi, diorang cari tahu lagi. Tapi tak ada kesudahan tau. Memang tak ada apa-apa petunjuk, tak ada langsung. Sampailah lepas beberapa bulan lepas kematian si Lenggang tadi, barulah ahli keluarga si Lenggang ni datang ke Teluk Anson untuk buat laporan. Masa tu ahli keluarga Lenggang ni cakap yang diorang percaya, diorang ada bukti yang kukuh yang mengatakan Lenggang ni dibunuh. Bukan mati biasa-biasa je. Dan mereka cakap mereka ada alasan yang kukuh kenapa mereka boleh cakap si Lenggang ni dibunuh. Katanya mereka percaya yang si Lenggang tadi dah dibunuh dalam satu konspirasi yang dirancang. Masa tu ahli keluarga si Lenggang tadi, diorang percaya yang Lenggang ni dah dibunuh dekat Lambor. Jadi Lambor ni terletak beberapa batu di bawah Botak tadi. Gambaran awalnya ada yang bunuh dia dekat kawasan bawah sungai dekat Lambor tadi dan mayatnya tu dibuang ke Pulau Tiga, ke atas kali sungai tu. Lepas je pihak polis tadi terima maklumat daripada keluarga Lenggang, diorang terus pergi ke tempat kejadian untuk cari bukti-bukti ataupun untuk cari saksi-saksi yang nampak pembunuhan ni. Masa tu pihak berkuasa ni tangkap beberapa orang yang mungkin terlibat dan mungkin dia saksi kepada pembunuhan yang berlaku kepada Lenggang tu.
Lepas tu semua yang terlibat dan semua yang tersangka ni, dia orang kena tangkap dan juga dibawa ke Teluk Anson tadi. Sampai je ke Teluk Anson tadi, mereka cakap macam ni. Mereka akan bagi kerjasama, mereka akan bagi maklumat kalau lepas ni mereka dilepaskan. Kiranya kalau aku boleh bebas, aku akan bagi semua maklumat. Tapi kalau aku tetap juga dalam penjara lepas ni, lebih baik diam. Sebabnya mereka ni dah berjanji yang mereka akan tutup mulut selagi mereka tak terancam. Jadi keterangan mereka yang ditangkap masa tu dianggap sebagai keterangan saksi atas kematian si Lenggang ni. Statement diorang masa tu macam ni. Masa perahu Lenggang tu sampai dekat Lambor, hari dah nak malam, lebih kurang maghrib macam tu lah. Masa tu Lenggang berhenti, lepas tu dia turun daripada perahu dan dia ikat perahu dia dekat satu batang yang ada dekat tebing sungai tu. Jarak antara tiang tu dengan perahu dia tadi adalah lebih kurang 20 kaki. Lepas dia dah settle ikat perahu dia tadi, dia pun sedialah untuk bermalam dekat situ. Tak lama lepas tu, ada seorang lelaki bernama Ngah Prang. Dia dan juga 2 orang kawan dia sampai dekat tebing tu juga. Lepas tu, si Ngah Prang ni ditanya dekat saksi yang kena tangkap tadi. Dia tanya, kau ada nampak tak ada perahu penjaja yang datang ke kawasan sini? Ngah Prang ni cakap kat dia, dia datang tu untuk merompak perahu penjaja tu. Masa tu, Ngah Prang ni ugut dan juga menakut-nakutkan saksi tadi. Lepas tu, dia desak bagi tahu dia kalau saksi tu ada nampak perahu penjaja yang datang ke kawasan tu. Dalam jam 8 malam tu, ada beberapa orang dekat darat ni, dia dengar seseorang menjerit minta tolong dekat kawasan sungai tau. Dia menjerit minta tolong, jangan bunuh aku, macam tu. Jadi mereka yang dengar tadi, dia keluar daripada rumah dia. Lebih kurang 5 ke 6 orang lelaki dewasa keluar untuk tengok apa yang jadi dekat kawasan sungai tu. Jadi mereka masa tu, dia orang duduk dekat tebing sungai tu je. Dan dia orang nampak dalam kejauhan je. Daripada jauh tu, dia nampak macam sama-sama ada orang dekat perahu si Lenggang tadi. Dia katanya, ada saksi ni nampak Ngah Prang dan juga 2 orang lagi kawan dia ada kat dalam perahu si Lenggang ni. Yang 2 orang kawannya ni tengah pegang tangan dan juga kaki si Lenggang. Jadi si Lenggang masa tu dalam keadaan terbaring lah. Dan Ngah Prang ni, dia yang mencekik si Lenggang ni sampai si Lenggang mati. Jadi mereka yang duduk dekat tebing tadi sebenarnya dia dengar tau. Dia dengar macam kaki ditendang macam tu. Tendang dekat perahu, dia bunyi ketuk-ketuk macam tu kan. Lepas tu bunyi macam tangan ni macam terpukul perahu tu, bunyilah ketuk-ketuk macam tu kan. Macam mungkin masa tu si Lenggang ni struggle untuk melepaskan diri. Untuk cuba selamatkan diri dia daripada dicekik sampai mati tu. Tapi itulah, Allah lebih sayangkan dia kan. Dan tak lama lepas tu, orang yang ada dekat tebing tu dah tak dengar apa-apa dah. Sunyi sepi dah keadaan masa tu. Jadi sunyi sepi tu menandakan yang si Lenggang ni sebenarnya dah meninggal dunia. Pas keadaan dah sunyi sepi masa tu, adalah salah seorang yang ada dekat tebing ni. Dia macam tertanya lah apa yang dah jadi kan, apa dah jadi. Lepas tu dia cuba meraung ataupun cuba tanya macam ni. Woi, apa dah jadi? Woi, macam itulah kot. Dia menjerit-jerit tanyakan keadaan yang ada kat atas perahu tu. Tapi tak berjawab. Dan semuanya senyap je. Katanya malam tu cahaya bulan tu terang tau. Jadi diorang nampak jugalah macam bentuk tubuh badan orang macam tu kan. Diorang nampak yang mereka bertiga buka tali yang ada dekat tebing, dekat tiang tu kan. Lepas tu dia lepaskan perahu Lenggang tadi biar hanyut macam tu je. Dan mereka bertiga lari menggunakan perahu yang lain. Jadi sebab mayat Lenggang tadi dibiarkan hanyut macam tu je, sampailah sampan tu berhenti dekat kampung Pulau 3 tadi, yang tempat di mana mayat si Lenggang dijumpai. Lepas tu kan, saksi-saksi yang nampak pembunuhan Lenggang ni, diorang tak ada buat apa-apa, diorang diamkan diri, lepas tu diorang balik rumah masing-masing. Macam tak ada apa-apa yang berlaku. Mungkin diorang takut dan tak nak terlibat dengan kes pembunuhan yang baru je diorang nampak masa tu. Yelah, dia orang pun macam ada anak bini juga kan yang nak kena jaga. Kan kalau masuk campur lebih-lebih, sekali dia orang pula yang jadi mangsa kan. Tragisnya lagi, ada beberapa orang daripada saksi tu, dia cakap dia ada dengar ada berita kematian Lenggang ni esok harinya. Tapi dia tetap juga dengan bersikeras dia untuk mendiamkan diri. Tak ada nak bagi lapukan ataupun nak bagi tahu siapa-siapa tentang hal ni. Nasib baiklah ahli keluarga si Lenggang tadi pergi buat laporan. Kalau tak, mungkin sampai bila-bila pun orang tak akan tahu. Jadi sebenarnya, selang beberapa hari daripada kejadian tu, salah seorang daripada saksi ni jumpa dengan pembunuh ni tau. Lepas tu saksi ni tanyalah, apa dah jadi malam tu sebenarnya? Dan suspek ni cakap, sebenarnya malam tu dia nak merompak je. Tapi ada berlaku sesuatu yang di luar jangkaan dan mereka terpaksa bunuh si Lenggang tu.
Lepas tu suspek ni ugut saksi tadi untuk tutup mulut, diamkan diri, jangan bagi tahu siapa-siapa kalau dia tak nak keluarga dia tu jadi mangsa. Tak lama lepas saksi-saksi tadi buat keterangan, pihak polis ni terus pergi serbu, pergi buat tangkapan. Lepas penjenayah ni kena tangkap, sebenarnya banyak bahan-bahan bukti yang pihak polis ni jumpa ada dengan penjenayah tu tau. Diorang ada jumpa harta benda barang dagangan Silenggang, pakaian Silenggang dan juga wang curian. Jadi semua penjenayah ni dihukum gantung sampai mati dan kisah ni sebenarnya dah direkodkan oleh Sir Frank. Nama kat belakangnya tu susah sangat nak sebut. Jadi saya tulis je lah, korang bacalah sendiri, okey? Jadi dia rekodkan kes ni dalam buku dia yang bertajuk Malay Sketches. Jadi katanya dalam buku tu dia bagi gambaran tentang orang-orang Melayu dekat kawasan kampung yang rata-rata mereka adalah miskin dan juga jauh daripada pusat pentadbiran. The end. Okay guys, kes ni jadi pada tahun 1892 tau. Jauh ke belakang kan. Sekarang ni dah 2020, maksudnya dah berapa ratus tahun dah. Jadi daripada cerita ni kita boleh dapat gambaran lah macam mana nenek moyang kita dulu hidup kan. Betapa susahnya dia orang masa dulu. Kita sekarang ni senang lenang macam tu kan. Yelah, nikmat mana lagi yang kita nak dustakan. Okey, pengajaran kali ni ringkas je. Semua kejayaan akan bermula dengan usaha. Kalau kita tak berusaha, kita tak akan berjaya. Tak ada jalan singkat untuk berjaya tau. Orang putih cakap kita tak boleh nak naik lift untuk berjaya. Tapi kita kena ambil tangga. Daki satu sampailah kita berjaya. Sama juga macam kes ni. Kalau merompak pun belum tentu lagi kaya tau. Yang ada hidup dalam keadaan tak tenang dan last kali kena gantung juga. So guys, saya rasa sampai di sini dulu untuk video kali ni. Dan sebelum tu saya nak tanya korang dah dapatkan ke Chocoja Viral? So Chocoja Viral ni dia ada 4 perisa. Dia orang ada pure Oreo, dia orang ada dark Oreo yang ini, dan dia orang ada white chocolate, dan juga dia orang ada strawberry. Okay? So untuk topping, korang boleh minta untuk topping apa je. Korang boleh pergi dekat dia orang punya Shopee. Dan jangan risau, saya akan tinggalkan Shopee link dekat ruang description dekat bawah supaya senang korang klik je, terus pergi ke Shopee, belanja dekat sana, beli dekat sana dan Shopee pipi. So jangan lupa untuk dapatkan Chocoja Viral ni. Memang best sangat, tak manis dan kaya dengan apa ni? Kaya dengan you punya coklat. Best sangat, best. Okay, maaf kalau ada yang kurang daripada saya dan maaf juga kalau saya ada menyentuh sensitiviti setengah individu. So kalau korang suka video ni dan korang nak lagi kes penyiasatan macam gini, korang bolehlah tekan tombol like, comment, share dan juga subscribe. So, jumpa lagi di next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.